Memang ada juga hadis lain dari Abu Sa'id Al-Khudri juga yang menerangkan perawian beliau sendiri. Ada riwayat dia lah. Dia mengadakan kunjungan ke dalam satu desa Badui. Tapi sampai di sana penduduk desa itu benci sahaja menerima mereka, tak seterima lah. Sebab penduduk desa itu masih benci pada Islam pada permulaan dakwah. Sebab hari malam terpaksalah Abu Sa'id Al-Khudri dan kawan-kawannya memasang khemah di pinggir desa dengan kelaparan. Sebab kepala desa itu tidak mahu menjamu mereka atau menjual makanannya kepada mereka. Setelah hari malam kira-kira pukul 10, datanglah utusan kepada desa itu tergopoh-gopoh meminta tolong kepada kaum muslimin itu. Lebih kurang lah dah. Kalau ada di antara mereka yang ahli mengobat, bisa lah kena ular ke apa ni. Kerana anak kepala desa itu disengat kala jengking, memekik merintih terus-menerus kerana kesakitan. Malapetaka yang menimpa anak kepala desa telah merubah suasana. Mereka yang tadinya menunjukkan kebencian sekarang bertukar dengan orang yang datang memohon pertolongan pula dah. Merayu pula dah. Sebelum ni agah dah. Abu Sa'id tidak melepaskan peluang sangnya sangat baik ini. Disuruhnya bawa anak itu ke hadapannya. Setelah datang dipegangnya kaki anak yang sudah mulai membengkak itu, lalu dibacakan surah Al-Fatihah dengan khusyuknya. Lalu tertepuk-tepuknya kaki anak itu dan ajaib anak itu mulai merasa dingin, mulai merasa turun panas, infeksi yang ditimbulkan oleh sengatan kali itu. Sampai anak itu tertidur dengan nyenyaknya sebab sakitnya telah hilang. Untuk menghargai jasa baiknya, itu datanglah kepala desa tu, tok ngendu dia dah. Tok batin dia lah kita kata tak, kalau orang asli tak. Untuk itu membawa hadiah beberapa ekor kambing. Oleh kerana mereka telah sangat lapar, disembelihnya beberapa ekor dan dimakannya. Tapi ada 2-3 orang yang tidak mahu makannya lagi. Sebab takut kalau perbuatan itu salah, termasuklah menjual ayat dengan harga sedikit. Sahabat mikir tak? Takut ni menunggang agama dah. Besoknya mereka pun pulang ke Madinah dan hal itu diceritakan kepada Rasulullah SAW. Dengan cepat beliau menjawab, mana dagingnya, berikanlah kepada aku. Jadi Nabi tak jawab, direct lah. Nabi minta tu, menunjukkan boleh. Ada Nabi minta kat sahabat lagi halal, Nabi pun makan. Dengan keterangan kejadian Abu Sa'id ini, dapatlah kita katakan bahawa sekali-kali suatu penyakit yang belum parah dapatlah disembuhkan oleh Allah dengan membaca Al-Quran dengan khusyuk. Terutama Fatihah tu boleh buat ayat terbamu lah. Sebab isi Al-Fatihah ialah Tauhid. Demikian juga Qul Huwallahu Ahad. Tauhid juga dah. Ini bukan takhyul, bukan khurafat lah, tapi ketulusan hati kepada Tuhan. Imam Bahaqi mengeluarkan dalam kitabnya Syu'abul Iman satu hadis dari Wa'ilah bin Al-Aqsa, Wa'ilah bin Al-Asqa, bahawa seorang mengadukan pada Rasulullah SAW bahawa kerongkongannya sakit. Lalu bersabdalah Rasulullah SAW kepadanya, Alaika biqira'atil Qur'an wal 'asal fal Qur'anu shifa'un lima fi sudur wal 'asalu shifa'un min kulli da'. Hendaklah engkau baca Quran dan minum manisan lebah, sebab Al-Quran adalah ubat dari apa yang ada di dalam dada, dan madu adalah ubat dari setiap penyakit. Hadis ini menguatkan perumpamaan kita di atas tadi tentang orang sakit dada. Iaitu berubat dengan 2 macam sekali jalan. Ubat ramuan yang biasa, ketentuan doktor, sampai ubat yang paling moden dalam pada itu, ubat pula hati atau jiwa atau perasaan dengan membaca Quran. Kena serentak dah. Untuk itu biarlah kita jadikan pegangan perkataan Hasan Basri yang dirawikan oleh Abu Syekh. Tuhan Allah telah menjadikan Al-Quran itu jadi ubat bagi apa yang ada dalam dada kamu, bukan ubat dari penyakit kamu. Keterangan beliau ini menambahkan jelas pula bahawa yang diubat dengan Al-Quran dengan memahamkan isinya ialah jiwa kita. Bertambah mendalam memahamkan Al-Quran, bertambah teguhlah hati menghadapi segala perjuangan hidup. Menjadi tenang jikalau suka dan duka, tidak gelisah dan resah. Dalam pada itu berubat menurut ketentuan yang berlaku, pergi kepada doktor, meminum ramuan menurut resep, menurut arahan doktor lah, injeksi dan suntikan dan sebagainya. Operasi besar dan kecil terus kita laksanakan dan tetap bertawakal pada Allah. Dan sekali-kali tidak pula ada faedahnya jika dituliskan Al-Quran pada kertas lalu digulung dan diletakkan di pinggang dijadikan azimat. Ini tak boleh pula dah. Ini adalah pekerjaan tahyul yang tidak datang dari fikiran waras. Hina Quran pula dah. Ketiga, hudan yang bererti petunjuk. Al-Quran adalah penunjuk jalan, pemandu atau pelopor untuk menempuh semak belakar kehidupan ini, supaya kita janganlah tersesat.
Sebab baru sekali ini kita datang ke dunia ini, kita baru mari dunia ni. Jangan sesat dalam i'tiqad dan kepercayaan. Jangan salah dalam amal dan ibadat, menuntut akal, agama dan kemasyarakatan. Keempat ni, Quran ni ada rahmat ni, iaitu kurnia kasih dan sayang kepada orang beriman. Ini adalah hasil atau akibat yang wajar dari urutan 3 yang pertama lah. Bila pengajaran Tuhan dipegang teguh, bila Al-Quran jadi ubat hati, penawar dada, dan jadi ketunjuk dalam perjalanan hidup, pasti tidak dapat tidak akan dirasailah rahmat ilahi bagi diri dan rumah tangga dan masyarakat. Dengan memegang pengajaran Tuhan, otak pun terang. Dengan memegang resep dan ramuan Tuhan, dada pun bersih dari penyakit. Dengan memegang hidayah Tuhan, terhindar dari diri dari kesesatan. Ketiganya menumbuhkan rahmat dalam kehidupan. Pertama, rahmat Tuhan yang meliputi kita. Kedua, rahmat itu pun tumbuh dalam hati sanubari kita. Hilang rasa benci, rasa rahmat inilah perhiasan hidup orang-orang mukmin yang sangat bertolak belakang dengan faham kekafiran dan kebenaran materialis. Sebab faham materialis etis ditegakkan atas dasar benci dan dendam. Filsafah Nietzsche yang terkena mengajarkan bahawa rasa kasih sayang dan cinta yang terpancar dari rasa rahmat itu ialah jiwa budak saja dan alamat kelemahan. Tapi praktik hidup mukmin bukanlah semangat budak. Nietzsche tidak mengenal itu sampai kepada rumpun asalnya, sebab nanti ahli penyidik yang lain akan berkata pula bahawa tentera Islam itulah tentera yang paling gagah berani dalam menghadapi musuh. Padahal mereka penuh rasa rahmat. Kata Salahuddin Al-Ayyubi yang ahli-ahli sejarah Eropah sendiri mengakuinya adalah contoh teladan dari rasa rahmat orang beriman. Musuh-musuhnya raja-raja Eropah mengakui bahawa Salahuddin adalah pahlawan Islam yang gagah perkasa, disegani dan ditakuti dan seram, kejam kalau dia tengah menghadapi musuhnya. Tapi setelah didengarnya bahawa musuh besarnya Richard Hati Lionel ditimpa sakit tengah berperang, segera dikirimnya doktor peribadinya membawakan ubat dan merawat raja itu sampai sembuh. Banyaklah bertemu dalam hadis yang tidak akan kita sandingkan seluruhnya dalam tafsir ini betapa penafsiran rahmat itu dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Abu Daud tersebut tentang seorang perempuan pelacur diberi taubat dosanya oleh Allah ni. Allah terima taubat dia kerana sengaja menimba air dengan sepatu panjangnya. Datanglah seekor anjing yang sangat kehausan. Terjulur lidahnya kerana amat haus, memohon diberi minum, lalu diberinya minum. Dan dalam hadis lain lagi terangkan tentang seorang perempuan yang dipikulkan Tuhan dengan dosa yang besar sebab dia mengurung kucingnya dalam rumah. Ketika dia akan keluar sehingga kucing itu mati. Dan dalam hadis lain lagi dipujinya seorang perempuan yang mengungut anak-anak burung kecil yang disarangnya terjatuh. Lalu induknya menciap-ciap meratapi anaknya, padahal dia tidak berdaya. Datanglah perempuan itu, dipungutnya anak perempuan itu, lalu dibawanya ke hadapan Rasulullah SAW. Sedangkan induk burung itu, ibu burung telah tak masih hinggap dari dahan ke dahan melihat anak-anaknya dari jauh. Lalu Rasulullah SAW menyuruh perempuan itu mengantarkan anak burung itu kembali ke tempatnya asal sampai dia bertemu dengan induknya dengan ibu dia lah. Dan hadis lain lagi ialah larangan Rasulullah SAW memanah, melempari burung atau seumpama menembak dengan senapang angin di zaman kita sekarang sebagai latihan sajalah, sebagai permainan saja, bukan untuk dimakan. Dan dalam hadis lain lagi disalahkannya seorang yang telah lewat dari satu bahaya dengan mengendarai seekor unta, lalu dia berniat dalam sesampai di tempat tuju dia hendak menyembelih unta itu. Jadi disalahkanlah, tak boleh dah kata. Banyak lagi hadis lain yang mengenai sayang kepada binatang. Satu kali menjala-jala cucunya di hadapan mata beliau. Cucu Nabi ni di hadapan mata Nabi lah. Lalu beliau ambil anak itu dan disiumnya. Seorang sahabat yang baru datang dari kampung tercengang melihatnya. Lalu bertanya, "Engkau mencium cucumu, ya Rasulullah?" Beliau melihat kepada sahabatnya itu dengan tercengang pula dan bertanya pula, "Apakah engkau tidak pernah mencium anak cucumu?" Nabi tanya balik. Maka bersabdalah beliau, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama'. Orang-orang yang punya rasa rahmat akan dirahmati oleh Tuhan, ya Rahman. Sebab itu sayanglah apa yang ada di muka bumi supaya kamu disangi pula oleh yang di langit. Tersebut pula lah dalam sebuah hadis bahawasanya rahmat itu diciptakan oleh Allah 100 banyaknya dah.
Tapi turunkan kurnia ini sekarang barulah satu sahaja, iaitu yang sekarang merata di antara jin, manusia dan binatang-binatang serangga. 100 banyaknya dah. Dengan rahmat yang satu itulah mereka berkasih sayang, bersayang-sayangan. Bahkan dengan rahmat yang satu itulah induk binatang menyusukan anaknya. Mak dia lah. Mak kucing pek kucing. Ada pun rahmat yang sebenarnya lagi, kata hadis itu disediakan oleh Allah buat diterima hamba-Nya di hari kiamat. Lawan dari rasa rahmat ialah rasa benci, sempit hati, sempit dada, dendam dan kesemat. Dan demikian itu tidak mungkin ada dalam hati orang yang beriman. Itulah ditegaskan di hujung ayat bahawasanya pengajaran dari Tuhan itu adalah rahmat bagi orang beriman. Itulah kekayaan yang paling besar dalam hati orang mukmin, hati yang mukmin, yang tidak dapat dinilai dengan benda mata benda lah. Apa guna kaya raya dengan harta benda emas dan perak kalau hati kosong dari rahmat? Segala amal ibadah yang dikerjakan menjadi kehilangan nyawa kalau hati kosong dari rahmat. Sebab itu maka ayat selanjutnya katakanlah, dengan kurnia Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan demikian segiranya lah mereka bersuka cita. Permulaan ayat 58. Bersuka citalah engkau kalau Allah telah melimpahkan petunjuknya kepada engkau. Limpah Quran ilahi meliputi segenap hamba-Nya, tetapi berlipat gandalah limpah kurnia itu dirasai oleh orang beriman. Limpah kurnia ilahi itu diiringi lagi dengan rahmat dalam hati mukmin. Menurut ayat tadi, tumbuh rahmat itu. Rahmat yang dalam hati mukmin itu mendapat lagi sambutan dari Allah. Kepada orang yang berhati rahmat, Allah pun melimpahkan rahmat-Nya. Maka bergembiralah engkau dengan dia. Sebab dengan demikian cita-citamu di dalam hidup telah tercapai. Alam ini telah dibukakan untukmu. Kerana telah bertemu rahmat yang tumbuh dalam diri dengan rahmat yang turun dari langit. Gembiralah kerana tidak ada lagi kekayaan yang lebih dari itu. Harta benda dunia dicari, dikumpul. Tetapi satu waktu dia akan meninggalkan kita juga, harta dunianya, atau kita tinggalkannya lah. Kita tinggalkan harta dunia. Tapi rahmat yang telah berjalin itu tidak akan hilang lagi untuk selama-lamanya. Diri pun bersedia hidup, bersedia mati. Sebab itu maka ujung ayat menegaskan, itulah yang lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ujung ayat 58. Jika orang tidak beriman mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan mereka bersuka cita dengan apa yang telah mereka kumpulkan itu, maka engkau wahai mukmin, kumpulkanlah iman, kumpulkanlah amal soleh, kurnia dan rahmat ilahi itu. Kumpulkanlah pedoman hidup, tuntunan Tuhan, petunjuk yang kekal. Itulah kekayaan yang sejati dan itulah yang akan didahulukan. Kerana kalau kurnia ilahi dan rahmatnya itu hilang, runtuh hancurlah segala harga segala benda yang dikumpulkannya itu. Dengan ini tidaklah bererti bahawa terlarang mengumpulkan harta benda, tetapi disuruh mengumpulkan kurniaan dan rahmat ilahi itu terlebih dahulu. Kita ingat pada kurnia Allah, kita yang rahmat Allah. Sehingga benda ada, sehingga harta benda tu ada harganya lah, ada nilainya dah, tidak habis sia-sia. Sebagai orang beriman, mukmin itu percaya bahawa hidup ini tidaklah berhenti hingga ini saja, setakat kita hidup saja. Melainkan ada kelanjutannya lepas mati, hidup semula lah. Maka harta benda yang dikumpulkan itu bolehlah dijadikan jambatan untuk menempuh kebahagiaan di akhirat. Dan bahagia akhirat adalah lanjutan daripada kurniaan dan rahmat yang terima di muka bumi ini. Kemudian itu datanglah ayat ke-59. Tuhan menyuruh Rasulnya menanyakan, katakanlah bagaimana pendapatmu tentang apa-apa yang turunkan oleh Allah kepada kamu dari anugerahnya. Lalu kamu jadikan di antaranya itu haram dan halal. Pangkal ayat 59. Dahulu di surah An'am telah diingatkan oleh Tuhan tentang kesalahan kaum musyrikin yang mengharamkan memakan berbagai-bagai macam binatang. Ada yang dinamai Sa'ibah, ada yang dinamai Wasilah, dan ada yang dinamai Ham. Lihat tafsir juz ke-7 lah. Allah telah memberi kurnia binatang-binatang ternak, baik kambing atau unta, halal mereka makan. Tetapi mereka sendiri membuat peraturan sendiri, mengatakan ini haram, itu halal, lain tidak, hanya kerana menghormati berhala. Matlamat dia nak hormat berhala. Maka ayat ini pun memperingatkan kembali kepada musyrikin itu. Surah Yunus pun diturunkanlah di Mekah. Allah telah menurunkan kurniaannya kepada kamu. Sekarang kamu boleh membuat-buat dan kamu ada-adakan peraturan mengatakan ini haram dan ini halal. Katakanlah, apakah Allah telah mengizinkan pada kamu menentukan ini haram dan itu halal? Jadi bukan tok guru dah. Menentukan halal haram kan? Allah juga dah. Kalau Allah telah menentukan itu, adakah itu syariat yang kamu terima dari seorang Rasulullah sebelum Muhammad SAW? Pula dah. Kalau ada mana-mana kitabnya, mana ayatnya, bagaimana bunyinya, atau adakah atas Allah kamu mengada-ngada?
hujung ke ayat 99, iaitu kamu karang-karangkan sendiri suatu peraturan, lalu kamu katakan bahawa itu adalah aturan dari Allah. Teguran kepada musyrikin ini patutlah diperhatikan oleh kita pada zaman sekarang ni. Seumpama peraturan yang dibuat orang di kampung-kampung. Sudah menjadi adat istiadat seisi negeri di beberapa negeri kerana setiap tahun orang mengadakan kunduri maulid di masjid. Kerana adat itu berlaku, tiap tahun lalu dipeliharalah ikan ditebak di kolam besar lah. Yang hanya sekali setahun dikeluarkan isinya untuk memakan kunduri. Makan kunduri itu. Tapi di beberapa negeri ikan-ikan ditebak besar itu tidak diambil lagi dah. Sebab menurut kepercayaan ikan itu bertuah dan keramat, tidak boleh diambil. Pada siapa mengambilnya akan timpa sakit dan sengsara. Ada pula yang mengatakan bahawa ikan itu adalah asal dari manusia, iaitu seorang anak yang soleh. Pada suatu ketika hilang tenggelam dalam tebak itu. Maka mulailah orang pergi berniat bernazar kepada ikan-ikan yang dikatakan keramat itu. Dan bermacam-macamlah dongengan yang tumbuh dari tahun ke tahun. Tetapi setelah tentera Jepang masuk ke negeri kita, nyarislah musnah ikan-ikan itu habis dibunuh dengan dinamit, dengan bom lah, oleh tentera Jepang yang amat rakus kepada ikan air tawar itu. Kepercayaan begini sudah menyerupai kepercayaan jahiliah Quraisy tadi lah. Dan apakah sangkaan orang yang telah mengada-ngada suatu dusta atas nama Allah pada hari kiamat? Baca ayat 60 ni. Ayat ini bersifat pertanyaan tetapi untuk menambah beratnya perhatian bahawasanya sangatlah besar dosanya manusia mengada-ngadakan peraturan sendiri. Bid'ah lah tak? Terutama mengharamkan sesuatu yang tidak ada nas yang sharih jelas daripada Allah tentang haramnya. Sebab kaedah yang pertama dan yang pokok adalah daripada Allah terhadap rezeki yang dikurniakan oleh Allah adalah halal atau ibahah harusnya. Baik tumbuh-tumbuhan ataupun binatang. Ataupun barang-barang yang lain. Orang boleh tidak senang memakan daging untuk dirinya. Tetapi dia tidak boleh menyatakan bahawa daging itu haram dimakan. Orang boleh membatasi makan saya kepada kesihatan tapi dia tidak boleh meratakan peraturan buat umum kerana kepentingan dirinya sahaja. Berkata Ibn Kathir dan tafsirnya, dengan ayat ini Allah sangat menghingkari atas orang yang mengharamkan barang yang dihalalkan oleh Allah atau yang menghalalkan barang yang diharamkan oleh Allah. Hanya semata-mata dengan pendapat sendiri dan hawa nafsu, dengan tidak ada tempat sandarannya dan tidak ada dalilnya. Mengharamkan sesuatu hendaklah dengan nas yang qat'i. Seumpamanya tentang haramnya meminum minuman yang memabukkan, tuak alkohol. Al-Imam Abu Yusuf menjelaskan dan mengatakan bahawa tidak ada ulama yang berani mengatakan sesuatu itu adalah haram melainkan bila ada keterangannya dari kitab Allah dengan tidak dapat lagi ditafsirkan pada yang lain. Sebab itu, maka ketentuan syarak atau tasyrik tentang haram dan halal keagamaan hanyalah semata-mata hak Allah Ta'ala sahaja. Kalau kita terima lagi peraturan haram dan halal dari orang lain, mulailah kita menjadi musyrik. Dan orang-orang yang mengakui ulama yang lancang mengeluarkan fatwa memutuskan sesuatu adalah haram adalah lancang pula untuk masuk neraka. Dalam surah 16 kelak, surah An-Nahl ayat 116 akan bertemu lagi peringatan Tuhan supaya kamu jangan mengatakan terhadap apa yang disifatkan oleh lidah kamu yang dusta, bahawa ini halal dan ini haram, bukan berdasarkan Al-Quran hadis, nak berdasarkan logik dia lah. Kerana hendak mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah. Agama yang begitu lapang janganlah dipersempit dengan lidah orang yang lancang. Seorang bertanya pada penafsir, ada orang tanya, Dr. Hamkan lah. Bagaimana hukumnya kalau saya memelihara dan peternakkan kodok hijau katok sana hijau dan bagaimana hukum memakannya? Saya menjawab dengan tegas, saya sendiri jijik memeliharanya, apatah lagi untuk memakannya. Tetapi kejijikan saya bukanlah menjadi dasar hukum, kerana saya tidak bertemu satu nas yang qat'i melarang memelihara kodok hijau dan memakannya. Di setengah negeri, termasuk negeri tempat saya dilahirkan, orang tidak boleh memakan kodok-kodok hijau itu. Tapi negeri lain diternakkan orang dan dimakan. Kejijikan orang yang tidak biasa memakannya, janganlah dijadikan hukum buat mengharamkan. Tiruan Nabi Muhammad SAW yang seketika Khalid bin Al-Walid membawa dhab yang telah dikeringkan. Dan persilakan beliau, Nabi lah, turut memakannya. Beliau menjawab bahawa dhab itu tidak ada di negerinya. Tetapi seketika Khalid bin Walid memakannya, tidak beliau larang. Dan beliau sendiri pun tidak turut memakannya. Negeri Nabi dengan negeri Khalid sama-sama di Madinah.
Mungkin Khalid pernah memakannya negeri lain dan telah biasa. Maka kerana tidak ada larangan dari Al-Quran dengan tegas, tidaklah Nabi SAW berani melarang meskipun beliau secara peribadi tidak menyukainya. Oleh sebab itu timbullah ijtihad ulama menyatakan bahawa makan dab itu makruh saja. Kurang baik sebab Nabi tidak memakannya. Datanglah ayat ini sebagai suatu pertanyaan yang mengandungi ancaman keras. Bagaimanakah persangkaan orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah? Berani-berani saja membuat hukum haram hanya dengan ijtihad atau main kias-kiasan. Padahal Tuhan tidak menurunkan agama dengan sempitnya. Bagaimanakah pendapat dan persangkaan mereka tentang hukum yang akan mereka terima di akhirat esok? Sesungguhnya Allah mempunyai kurniaan atas manusia, akan tetapi kebanyakan mereka tidak berterima kasih. Hujung ayat 90. Dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 29. Dengan tegas Tuhan mengatakan bahawa seluruh isi bumi adalah dijadikan untuk kamu semuanya. Kalau dikatakan semuanya, artinya tidak ada batas. Dan kalau ada batas, maka batas itu wajib datang dari Allah sendirilah, atau dari Rasulnya sebagai penafsiran dari ketentuan Allah. Kurnia yang seluas itu yang meliputi langit dan bumi telah terbentang luas di hadapan kita. Jadi ingatlah kita akan kurnia dan rahmat Allah. Tadi yang kita juga tidak banyak. Hanya semata-mata batas yang ditentukan oleh Allah dan Rasul. Adapun ijtihad ulama terbatas oleh ruang dan waktu. Berubah ruang dan berubah waktu boleh berubah. Boleh merubah pula kepada hukum yang timbul dari ijtihad ulama tadi. Adapun hukum haram dan halal dari Allah tetaplah mutlak kita taati. Misalnya kita dapati dalam Al-Quran haram makan bangkai, haram makan segala macam darah kecuali hati dan limpa, dan haram makan daging babi, dan haram makan sembelihan yang disembelih untuk berhala. Haram yang demikian tidak akan kita ganggu gugat lagi, tetapi sesungguh pun begitu keras haramnya, kalau kita terpaksa dorong dan makanan lain lagi, kita dibolehkan memakannya rukhsah. Maka alangkah sempitnya dunia tempat kita tegak kalau misalnya kita tidak mahu musafir, meninggalkan kampung halaman kita, pergi menuntut ilmu ke benua Eropah atau ke Eskimo misalnya, kerana kita mendengar bahawa di sana makanan tidak disembelih dengan membaca bismillah. Tak terima musafir dah, payah makan dah. Bandingkanlah hal ini kepada soal-soal yang lain. Kita diperintahkan puasa bulan Ramadan. Ketika puasa haram bersetubuh dengan isteri sendiri. Kalau setubuh batal puasa dan wajib bayar kafarah. Tapi ada orang yang sangat soleh, sehingga di malam hari pun dia tidak mahu bersetubuh dengan isterinya. Ingatlah ayat-ayat tentang puasa Ramadan dan surah Al-Baqarah. Sikap yang demikian dicela Tuhan, malahan disindir dan dikatakan bahawa dia diberi taubat atas kesalahannya itu, mengharaikan tubuh pada malam hari itu adalah. Pada kira-kira tahun 1910, ributlah ulama-ulama di Padang, Indonesia lah, tentang perkara memakai dasi. Ulama kaum muda mengatakan halal, tetapi ulama kaum tua mengatakan haram, dengan mengemukakan alasan hadis. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia pun terhitung jadi kaum itu. Man tashabbaha bil qaumin fahuwa minhum. Tegasnya, oleh kerana dasi adalah pakaian kafir Belanda, maka barang siapa orang Islam memakai dasi, menjadilah dia kafir seperti Belanda. Begitu cara mereka memahamkannya. Akhirnya apa yang kejadian, memakai dasi menjadi merata-rata, padahal yang memakainya itu tetap orang Islam juga. Sebab fatwa haram kaum tua tadi timbul daripada pengaruh ruang dan waktu. Padahal dalam Quran atau hadis tidak ada larangan memakai dasi. Di zaman Rasulullah SAW tidak atau belum ada dasi lagi dah. Dan hadis perkara menyerupai tasyabuh dengan satu kaum tadi tetap dalam pengertian yang tinggi dan tujuannya bukan kepada dasi. Bukan matlamat dasi lah. Kira harat tu pakai dasi dia. Maka bernazamlah ayah dan guru saya di kali itu. Tercengang aku di kaum tu kuna. Memakai cipiau dipandangnya hina, meniru kafir seperti Cina. Penangkis panas itulah guna. Bahalah kau tua kamu tu . Sebab itu maka di hujung ayat yang tengah kita tafsirkan ini, kita mendapat inti ajaran Allah yang sangat membuka lapang perjuangan hidup bagi kita sebagai Muslim. Amat banyak kurniaan Allah kepada manusia, tapi kebanyakan manusia tidak pandai berterima kasih sebab kesempitan kefahamannya. Di zaman sekarang, bangsa-bangsa Amerika dan Rusia berlumba-lumba hendak pergi ke bulan, hendak memiliki bulan. Tidak ada dalam Quran atau hadis atau ayat pun yang mengharamkan kita memiliki bulan. Cuma malang kita telah didahului oleh orang lain, orang kafir putih ilmu je. Tapi orang yang sempit faham agamanya menjadi takut turut pergi memiliki bulan itu. Apa sebab? Sebabnya kerana dia merasa muskil kalau sampai di bulan ini ke mana menghadap semayang. Maka orang yang tidak berterima kasih itu
agama bukanlah menjadi kurnia dan rahmat Tuhan kepadanya, tak jadi rahmat. Tapi menjadi rantai membelenggunya pada bumi, sehingga ia tidak dapat bangkit untuk mengecap rahmat yang telah disediakan oleh Allah buat dia sebagai manusia. Sebab dia terbelenggu lah. Adapun orang yang berterima kasih yang dadanya telah dipenuhi oleh cahaya iman, diambilnya lah kesempatan menampung kurniaan Allah yang mahal luas itu disertai oleh rahmatnya, dan hidayah pun memenuhi dadanya buat mengetahui mana pekerjaan diredai oleh Allah dan mana yang tidak diredainya. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.